Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pada kali ini, video ini akan menerangkan tentang pengenalan ukiran bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual tahun 4. Bagi pembelajaran kali ini, kita telah masuk unit 10 yang bertajuk Harum Mewangi. Seni ukiran merupakan modul yang keempat iaitu mengenal kraft tradisional. Jom kita belajar tentang apa itu ukiran. Seni ukiran merupakan proses mengukir dan menggores sesuatu permukaan mengikut corak tertentu dengan menggunakan alat pengukir. Kebiasaan ukiran yang dihasilkan ialah ukiran pada kayu. Pada zaman dahulu, seni ukiran dapat dilihat pada binaan istana, rumah, masjid, kepala sampan, perabot dan barang kegunaan harian. Ukiran terdapat banyak teknik. Antara teknik ukiran ialah yang pertama, teknik ukiran layang. Teknik ukiran layang ini biasanya terdapat pada pintu-pintu rumah. Seterusnya, ukiran tebuk tembus. Teknik ukiran ini biasanya terdapat pada kerawang anjung rumah tradisional. Ruang anjung biasa digunakan oleh kaum lelaki untuk menjalankan kerja rumah seperti menganyam pukat, jaring dan sebagainya. Anjung adalah tempat untuk berehat. Fungsi kerawang yang diukir pada anjung ialah untuk mengurangkan silau di samping untuk mencantikkan rumah. Seterusnya, ukiran larit. Teknik ukiran ini biasanya terdapat pada kekisi rumah seperti contoh yang dipaparkan di dalam video. Kayu kekisi di bahagian bawah tingkap berfungsi sebagai peredaran udara keluar masuk. Selain itu, kekisi juga berfungsi sebagai palang keselamatan bagi anak-anak kecil. Dan yang terakhir ialah teknik ukiran timbul. Ini merupakan contoh-contoh teknik ukiran timbul. Teknik ukiran timbul ialah ukiran yang tidak tembus pada bahagian belakang bahan yang diukir. Tokoh seni ukiran. Tokoh seni ukiran ialah Wan Su bin Osman yang berasal dari Pengkalan Kubur, Tumpat Kelantan. Beliau merupakan penerima anugerah tokoh adik guru kraft ukir kayu pada tahun 1985. Antara hasil ukiran utama beliau termasuklah pintu utama Muzium Negara. Seni ukiran kreatif. Keindahan corak yang terdapat pada seni ukiran kayu tradisional dapat dilihat pada ukiran motifnya. Antara motif ukiran kayu termasuklah motif flora, motif fauna dan motif kosmos. Yang pertama, motif flora. Motif ini menggunakan unsur tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar kawasan rumah. Seterusnya, motif kosmos. Motif ini menggunakan unsur alam seperti matahari, bulan, bintang, awan bergerak, bukit bukau, ombak dan sebagainya. Dan yang terakhir, motif fauna. Motif ini menggunakan unsur haiwan. Setelah datang pengaruh Islam, orang Melayu telah bertukar arah kepada pemilihan motif flora kerana Islam melarang penggunaan motif haiwan. Bahan ganti untuk menghasilkan ukiran. Kebiasaannya ukiran dihasilkan menggunakan kayu, namun terdapat bahan-bahan lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan ukiran seperti buah apel, kentang, betik, lilin ataupun sabun. Bahan gantian ini digunakan untuk menghasilkan ukiran dengan lebih mudah. Penentuan alat mengukir. Pemilihan bahan ganti turut mempengaruhi penentuan alat untuk mengukir. Antara alat yang boleh digunakan untuk mengukir ialah pisau ukir, sudu atau garpu, pen tanpa dakwat, lidi dan pencungkil gigi. Perbezaan kesan ukiran. Kesan-kesan ukiran ini berlaku apabila kita menggunakan alat-alat mengukir yang berbeza untuk kita membuat ukiran. Ini kerana bahagian alat yang digunakan memberikan kesan yang berbeza pada ukiran. Contohnya, ukiran menggunakan pencungkil gigi, pen tanpa dakwat ataupun hujung tangkai sudu.
Bahasa seni visual ukiran. Bahasa seni visual ukiran yang pertama ialah bentuk. Bentuk terhasil apabila ukiran tersebut menggambarkan imej-imej berdasarkan motif. Yang kedua, imbangan simetri dan tidak simetri. Yang ketiga, jalinan. Ukiran mempunyai jalinan sentuh. Setiap ukiran yang dihasilkan dapat disentuh dan dipegang. Penegasan. Elemen yang paling menonjol dalam ukiran kayu. Contohnya, kelopak bunga yang besar. Contoh-contoh hasil ukiran. Ukiran pada mihrab masjid. Ukiran pada kepala sampan. Ukiran pada rumah tradisional. Ukiran kaligrafi sebagai hiasan rumah. Ukiran pada penanda atau alamat. Itu sahaja untuk video kali ini mengenai pengenalan seni ukiran. Kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih.